Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Sallallahu sallimu ala hazan nabil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati pengurusi seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tazkirah yang lebih kurang 30 minit ini, cuba saya sedarkan diri saya dan tuan-tuan agar memanfaatkan pagi-pagi Ramadan ini semaksimal mungkin. Tanamkan azam yang kuat untuk mendirikan Ramadan ini. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan amal ibadat, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala dosa-dosa yang telah terdahulu. Tuan-tuan, apabila nyawa sampai arwah, tuan-tuan, masa itu kita terbayang dosa kita yang banyak. Kita amat perlukan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati bawa dosa, tuan-tuan, akibatnya celaka, bahaya. Perjalanan terlalu jauh, bukan boleh kira dengan kilometer. Masa yang tak ada batas selama-lama. Mudah-mudahan kita mengambil kesempatan Ramadan ini, tuan-tuan, mengambil manfaat semaksimal mungkin. Setengah orang, tuan-tuan, dia lalu ke masjid, dia dengar azan, tak ambil manfaat. Patutnya bila dengar orang azan, masuklah masjid, semayang. Ada setengah kebanyakan orang lalu masjid dengar azan buat tak tahu ya. Begitu juga setengah orang, tuan-tuan, datangnya Ramadan, dia lalu ke Ramadan tu buat tak tahu. Tak ambil manfaat yang sepatutnya. Memadailah, tuan-tuan, kalau saya baca satu hadis, Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umat aku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan tu, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sudah tentu dia akan nak, kalau boleh, tiap-tiap bulan Ramadan ke semua. Banyak sangat, tuan-tuan, kehebatan Ramadan yang Allah tak bagi kepada umat lain. Allah hanya bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kalau Nabi beritahu kita, bau busuk mulut orang berpuasa tu lebih disukai oleh Allah daripada bau kasturi. Apa ada bau busuk? Sebab tu, tuan-tuan sekalian, lepas gelincak matahari, masuk zuhur, dilarang kita bersugi ataupun beruih gigi. Kerana waktu, tuan-tuan, perut kosong. Bila angin tolak ke atas, tuan, bau dia busuk. Rupanya bau busuk tu yang paling Allah gemari. Jadi kalau bau busuk mulut, orang puasa pun, tuan, suka apa kira orang baca Quran, orang iktikaf, sembahyang sunat, qiyamul lail, ya Allah. Tak tahu nak abang lah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang ni begitu saja. Kemungkinan Ramadan ni Ramadan yang terakhir untuk kita. Mana tahu tahun depan tak jumpa lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, duduklah majlis ilmu macam ni di bulan Ramadan. Allah janjikan, tuan-tuan sekalian, Nabi janjikan setiap langkah kita main majlis ilmu ni, main masjid ni, ibadat setahun. Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadatu sana. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, tak kira lah tazkirah ke, kuliah ke, apa ke, dia berjalan dari rumah dia, dia pergi majlis ilmu tu.
Kata Allah Ta'ala lahu, ditulis oleh Allah bagi dia. Bikulli khadamin, setiap langkah ibadat tu sana. Setiap langkah tuan-tuan ibadat setahun. Takkan selangkah pun. 30 langkah, 30 tahun. 50 langkah, 50 tahun. Orang tanya saya, betul ke? Betul tak betul? Mati tengok. Hang mati duduk dalam kubur, silap. Nak buat apa dah? Dah kita mati baru kita nak sedar nak buat apa. Maksud ibadat setahun tu tuan-tuan, selangkah tu, siangnya setahun kita berpuasa. Malamnya setahun kita mendirikan malam. Baru menyalamai ibadat setahun. Ibadat pergi ke majlis ilmu selangkah. Jadi tuan-tuan, inilah kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Muhammad SAW. Dia cuma anugerahkan kepada umat Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, saya nak fahamkan diri saya dan tuan-tuan. Tolong. Jangan melihat Ramadan ni satu bebanan. Apa yang Allah perintah, khitab kepada kita bukan beban. Dia lebih merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa di bulan Ramadan dikhitabkan kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajib kamu puasa. Puasa ni Allah wajib untuk orang beriman saja. Orang kafir Allah tak wajib. Hanya orang beriman yang berpuasa Tuhan terima. Orang kafir dia puasa macam mana pun Tuhan tak terima. Tuhan terima ni mana Tuhan suruh, Tuhan penuh dengan kasih sayang. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan melihat Ramadan ini anugerah Allah. Bukan bebanan daripada Allah Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, bi fadlillah, ini anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya. Fa bizalika falyafrahu, dengan sebab itu kita seronok, kita gembira. Orang beriman tuan-tuan gembira dengan datangnya Ramadan. Para sahabat datang Ramadan, mereka seronok. Pergi Ramadan, mereka menangis. Kita ni macam dah halau Ramadan tu. Tak ada apa dah lagu raya dah keluar main dah. Lagu raya, promosi raya sana, raya sini. Seolah-olah marah kat Ramadan. Duk tunggu apa, laba-laba baliklah cepat. Kami nak raya. Lebih kurang lebih tu lah tuan-tuan. Sahabat Nabi datang Ramadan, mereka seronok. Pergi Ramadan, mereka teriak. Menangis. Mereka jumpa sama mereka saling ingat memperingati Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan yang mulia yang datang kat kita. Kita kena muliakan Ramadan yang penuh barakah ini. Dengan sebab itu kita seronok. Sahabat-sahabat seronok datangnya Ramadan. Wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Banyak kita himpun bulan Ramadan. Baca Quran, tadarus, lepas tu tarawih, witir, macam-macam kita himpun. Jika dibandingkan dengan kegembiraan kerana anugerah Allah, kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Perasaan gembira, seronok dengan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Dengan berbagai-bagai anugerah yang ada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Poin yang ketiga. Kita ni tuan-tuan, sedar tak sedar, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab yang besar dua. Yang pertama, tanggungjawab ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Asalnya liya'buduni. Dihazafkan ya, jadi kita baca liya'budun. Maknanya tetap liya'buduni. Allah jadikan kita punya tugas tanggungjawab untuk beribadat kepada Allah, menyembah Allah. Yang kedua tuan-tuan, tugas besar kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya kata Allah, kami nak jadikan manusia ni khalifah di atas muka bumi.
menegakkan khilafah Islamiah. Tuan-tuan, tak tahulah masjid ni, saya duk pergi tazkirah kata masjid. Sembahyang tarawih tu diselang-seli dengan nama-nama khalifah. Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Ula, Ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada tak? Orang kata ni Nabi tak buat. Iyalah masa tu tak ada khalifah lagi. Nabi tak buat apa. Ulama-ulama kita tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana negara pun dalam dunia ni, dia tak ada selawat lagu tu. Yang ada di Nusantara saja. Yang ada tuan-tuan sekalian di Indonesia, di tanah Melayu kita, di selatan Thailand. Maksudnya apa? Tuan-tuan yang dimaksud sekalian, ketika itu kita dijajah oleh British. Dijajah oleh Belanda Indonesia. Dijajah oleh Siam di selatan Thailand. Ulama-ulama kita seperti Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Syekh Daud Al-Fatani, Arsyad Al-Banjari. Mereka ni mengaji di Mekah, balik bawa wirid ni tuan-tuan. Mengingatkan umat Islam, kita dulu pernah ada khalifah. Ketika kita ada khalifah. Khalifah ni tuan-tuan, makna khalif ni galang ganti. Mengganti Nabi selepas wafatnya Nabi SAW. Mengganti tugas kenabian. Tugas dia juga yang penting. Iqamatuddin wa siyasatu dunyabih. Kerja dia jaga agama. Yang keduanya, tugas dia mentadbir dunia dengan agama hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimaksud sekalian, khalifah ni bermula selepas Nabi wafat. Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah. Sampailah khilafah yang terakhir tuan-tuan di atas muka bumi, iaitu khilafah Turki Osmaniyah. Ketika adanya khilafah tuan-tuan, agama terpelihara. Umat terjaga. Jangan kata orang nak bunuh umat Islam. Nak jentik pun tak berani lah tuan-tuan. Hebat dan mulia Islam. Tetapi setelah tumbangnya khilafah Islamiah pada tahun 1924, umat Islam dia jadi macam ayam, anak ayam hilang ibu, berceridau. Darah umat Islam sudah tidak harga. Ketika kita berpuasa, kita buka puasa sekarang ni, macam mana saudara-saudara kita di Palestin, saudara kita di Syria, saudara kita di Myanmar, tak ada nak tolong jaga tuan-tuan, berceridau. Darah mereka cukup marah, nyawa mereka tak ada harga sama sekali. Sebab itu ulama-ulama kita tuan-tuan mengambil kesempatan datangnya Ramadan, sembahyang sunat tarawih, peringatkan kamu pernah ada khalifah. Khalifah kamu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Osman, Ali. Maka tugas kita dua tuan-tuan. Pertama ubudiyah lillah, yang kedua menegakkan khilafah Islamiah di atas muka bumi Allah Taala ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, kamu akan disoal tentang kepimpinan kamu. Tuan-tuan, kita suami, kita khalifah jaga isteri. Kita bapa, kita khalifah jaga anak. Kita pemimpin masyarakat, jaga masyarakat. Kita pemimpin negara, jaga negara dengan peraturan dan hukum hakam Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, inilah dia amanah. Dua benda ni, ubudiyah, khilafah, telah dikemukakan oleh Allah Ta'ala satu ketika dulu kepada langit, bumi, bukit, bukau, gunung ganang. Mereka sendiri tak mampu tuan-tuan. Mereka menolak. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami telah mengemukakan amanah, ubudiyah dan khilafah ini kepada langit, bumi, bukit, bukau, gunung ganang. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka menolak dan tak mampu, enggan menerimanya. Wa hamalahal insan. Sebaliknya manusia ini yang mahu memikul tugas khilafah, tugas ubudiyah di atas muka bumi ini. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, manusia amat zalim dan amat jahil. Kita telah terfikir tuan-tuan, Allah jadikan kita
tubuh badan, memberi akal dan kekuatan untuk melaksanakan dua tugas ini. Tidak Allah bagi kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka tuan-tuan sekalian, Allah lebih tahu kita yang lemah, yang dhaif. Terutama umat zaman Nabi Muhammad SAW ni cukup dhaif, cukup lemah. Umatnya kecil-kecil. Badannya kecil-kecil. Umur dia tak panjang. Badannya tak sekuat macam umat dulu, tuan. Kemudian kita ada dua musuh besar, tuan. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu. Yang selalu ganggu kita buat ibadat. Kacau kita buat ibadat. Maka Allah kesian kat umat Muhammad. Allah bantu dengan tambat setan. Mereka kata kat saya, Ustaz, juga cerita setan kena tambat bulan puasa. Sungguh kak? Saya kata sungguh nak Nabi kata lagu tu. Tu dia tengok, duduk berbaris ya. Beli nasi kandak pukul 10 pagi. Berbaris tuan. Pakai topi keledar. Beli nasi. Kita tanya ada. Ni nak buat apa ni? Beli nasi buka puasa, Ustaz. Buka puasa apa? 10 pagi. Silap. Isteri tak puasa. Tu setan mana mai pula. Saya kata ni setan haram je dah. Tamat dia pun, dia kelepiak terlepas. Bukan tuan-tuan, setan betul. Maksud setan kena tambat. Allah lemahkan setan, dia tak nak kuasa. Power dia tak ada. Yang tinggal nafsu. Nafsu tu yang payah tuan. Nafsu ni musuh dalaman. Kalau syaitan musuh luaran, nafsu musuh dalaman. Yang duduk dalam diri kita, yang menghalang kita buat ibadat. Innan nafsa la'maratun bisu. Nafsu ni nak heret kita ke arah kejahatan. Tu yang kerja dia. Allah datangkan formula. Di bulan Ramadan kita puasa. Puasa ni berlapak ni tuan-tuan. Satu kaedah menjerut nafsu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu ni macam binatang liar. Nafsu kita ni liar. Macam mana nak jadikan nafsu kita jinak dengan Tuhan? Dia kata, Imam Ghazali kata, binatang liar ni nak bagi jinak, cara yang berkesan, kurangkan makan. Kurangkan rumput. Tuan-tuan ada kucing di rumah. Tuan-tuan jangan bagi dia makan. Biar dia lapar. Tuan-tuan tengok macam mana dia jadi? Kita balik-balik dia kelitin, tapi kita nak berjalan pun tak boleh. Dia jinak. Pasal apa dia jinak? Dia lapar. Formula ni saya cuba kan. Saya biasa bela ayam kampung. Lebih pada 1000 ekor. Saya bagi makan biasanya lepas kuliah subuh saya bagi makan. Bila baca kitab Imam Ghazali, saya nak cuba formula ni betul tak betul. Ayam akan jinak dengan kita kalau dia lapar. Saya tak bagi makan lepas subuh. Lepas main asap baru saya pergi. Pergi tuan-tuan saya pergi ke Putusikal. Dengar Putusikal kata reban. Dalam reban ayam lah reban tu macam nak runtuh reban dah. Pupang. Saya buka reban dia tiba main kat saya tuan. Kelitin tepi kaki nak berjalan pun tak boleh. Ada yang terbang naik atas bau, naik atas kepala. Hang luku pun dia tak pergi mana lah. Hang tangkap ke, hang luku ke, apa-apa dia tak lari lah. Dia jinak dengan kita. Pasal apa? Pasal dia lapar. Saya ambil pisau, saya toreh. Dedak seguni 50 kilo. Saya toreh. Saya buka luas bagi dia makan. Dia patuk-patuk tuan termolok besar tu. Bila dia kenyang, dia low happy ke tu Saya kata, weh, melah. Porah, dia kata. Dia porah lagi dengan kita. Sebab itu bila kita lapar ni tuan, kita boleh terawih. 20 rakaat ke 18, 13 boleh. Terawih bulan biasa tengok. Jangan buat pasal. Sebab itu tuan-tuan, maka makna kata bulan puasa ni, kita Allah tolong. Pertama, Allah sekat syaitan. Kedua, Allah sekat nafsu dengan kita berpuasa. Tapi dengan syarat. Buka puasa tu jangan makan banyak-banyak. Makan ala qadar. La tumitul qalba bikasrati ta'am wa syarab. Jangan batalkan, jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Ni ajak buka puasa masjid, mau pergi. Nak buka puasa di rumah. Jomlah pergi masjid buka puasa, kita boleh sembahyang jemaah. Payahlah Ustaz. Saya makan di perhati, tengok saya makan banyak. Dia makan di rumah. Orang puasa Ramadan, dia pasar Ramadan. Rembiang dia tak tulis tangan.
Dung Kedah Raya. Laksa satu pinggan besar. Lepas tu bihun sup satu pinggan besar. Perut dah sendak lah. Dia tengok cakotiau. Tak makan kemar. Cakotiau sepinggan. 3 pinggan sendat perut. Dia tunda ayat nyok 1 jak. Duk. Jadi baca luak sawah. Tak boleh bergerak tuan-tuan. Betul. Maghrib tak mayang lagi. Orang dah azan Isyak. Maghrib tak lagi. Isteri dia kata cepatlah bang. Mayang Isyak dah tu. Azan. Terawih. Berilah tu. Cakap tak larat dah. Terus lagi orang khamat. Isteri dia kata cepatlah bang. Khamat dah tu. Berilah tu. Isteri dia pergi dengan gerek. Dia start motor, dia pergi belakang. Sampai sampai masjid, orang dah penuh. Dia duduk belakang. Kena pula malam tu, Tok Imam tu hafal Quran. Mudah pula. Tenaga tengah jenuh. 1 rakaat, 1 surah. 1 muka surat. Dia duduk belakang haram jadah Tok Imam. Baca. Dia tak dapat manfaat Ramadan, tuan-tuan. Sebab itu dipesan oleh Ma'ruf Al-Kharqi rahimahullah ta'ala. Disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kata Minhajul Abidin. Balaghana an Ma'ruf Al-Kharqi rahimahullah ta'ala annahu qala. Fa idza sumta fanzur ala syai'in tuftir wa indaman tuftir. Bila kamu berpuasa, dia kata, tengoklah apa yang kamu makan. Bukalah puasa dengan makanan yang halal. Kerana makanan halal ini membawa kita untuk mengerjakan amal soleh. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik, yang halal, kerjakanlah amal soleh. Yang kedua, dengan siapa kamu berbuka? Datanglah buka puasa di masjid. Kita buka puasa dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal, Tok Siak, dengan ustaz-ustaz, dengan ahli jamaah. InsyaAllah kita makan ala khadar. Biasa-biasa saja insyaAllah. Maka memudahkan kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, saya berpesan diri saya, hidupkanlah malam-malam Ramadan, tuan-tuan. Kita dah hidup dah. Dengan semayang tarawih, semayang witir. Lepas tu kita nak tadarus. Balik rumah pukul 11 tu jangan kira banyak-banyak. Tak payah tengok TV lah tuan-tuan. Tuan-tuan terus tidur. Berazam untuk bangun awal. Sekurang-kurangnya pukul 4 pagi. Nak mangkit ke pagi tuan-tuan, tuan-tuan beli 1 jam loceng. Tuan-tuan set pukul 4 pagi. Bila jam bunyi, tuan-tuan mangkit. Tapi dengan syarat jangan letak jam tepi kepala. Tuan-tuan letak jam tepi kepala, dia ring, tuan-tuan tampak dia senyap, tuan-tuan tidur balik. Letak jauh sikit daripada kepala. Sekira-kira kita pergi ambil dah. Pesan ke isteri, pakat mangkit pukul 4 pagi. Kenapa saya cadangkan begitu? Yanzirullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Wa man yastaghfiruni fastaghfira lahu. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ni hingga 1/3 akhir malam. Terutama di bulan Ramadan. Maksud Tuhan turun tuan-tuan, pintu langit terbuka luas. Rahmat Allah turun tuan-tuan, mencurah-curah. 1/3 akhir malam. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Cukup mustajab doa tuan-tuan. Cukup mustajab. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku yang berpuasa, beribadat, tanya kamu Muhammad tentang diriku. Bagi tahu mereka. Fa inni qarib. Aku dekat dengan mereka. Ujib da'wata da'i iza da'an. Aku akan perkenankan doa orang yang berdoa ketika itu. Doa lah tuan-tuan. Terutama doa diri kita. Minta Allah ampun dosa kita. Dosa mak bapak kita yang ada dalam kubur tuan-tuan. Mereka ni mengharapkan doa anaknya yang soleh. Mereka ibarat tuan-tuan orang yang lemah di laut. Terkapai-kapai. Minta tolong kita di darat ni. Sebagai anak yang soleh. Doa untuk mak bapak kita lah tuan-tuan. Terutama di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Wa man yas'aluni fa'utiyahu.
Siapa nak minta? Mintalah, aku nak beri. Banyak benda kita nak, tuan-tuan. Kadang-kadang pendapatan kita tak mencukupi untuk kita menguruskan keluarga kita. Minta doa, murahkan rezeki, mudahkan rezeki. Anak kita buah, tuan-tuan, tak mau solat. Kita doa pada malam tersebut. Minta Allah Ta'ala jinakkan hati anak-anak kita. Kita bermasalah dengan isteri kita, rumah tangga. Minta. Ni, Ramadan ni, tuan-tuan. Faman yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun. Aku akan ampun dosa mereka. Dosa kita banyaklah, tuan-tuan. Dosa yang kita sedang, dosa yang kita tak sedang. Saya ketika, tuan-tuan, diserang stroke. Cepat-cepat pergi hospital, 250 tekanan darah. Doktor cepat masuk CT scan. Masuk, tuan, keluar, doktor tayang gambar. Kepala ustaz ada pendarahan. Tapi kami dah bincang, tak payah operate, dia kata. Cukup dengan makan ubat mencairkan darah. Saya terbayang kalaulah ketika itu Allah Ta'ala naikkan darah saya atas lagi. Mati, tuan. Isteri saya mati sebulan sebelum tu. Tekanan darah tinggi, tengah tidur, darah naik sampai kepala. Koma 4 hari mati. Sahabat saya bekas yang bawah remat ada semanggui. Darah naik kepala, jatuh bilik air. Operate kepala, mati. Ustaz Saufi, kawan baik saya juga, tuan, tengah bawa kereta. Serangan datang, lari ke tepi, hantar pergi hospital Ipoh. 3 kali operate kepala, koma sebulan, mati, tuan. Ketika itu kita amat mengharapkan Allah Ta'ala, ya Allah, dosa aku ampunlah. Kalau kau matikan aku, ampunlah dosa aku. Ya Allah. Kita tak nak kuasa lah, tuan-tuan. Allah. Pengampunan dosa ni cukup perlu untuk bagi kita. Allah Ta'ala buka pintu rahmatnya selalu untuk kita meminta ampun, tuan-tuan. Lepas tuan-tuan mangkit pukul 4 pagi, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan bila bersahur, jangan tinggal walaupun 2 rakaat tahajud. Jangan biarkan begitu saja. Tuan-tuan mangkit sembahyang tahajud 2 rakaat. Mintalah, tuan-tuan, Tuhan Allah Ta'ala makbul doa, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, saya cadangkan. Kalau kita mangkit pukul 4 pagi, tuan-tuan sibuk-sibuk sangatlah, tuan-tuan. Nak masak-masak. Pakat dengan rumah. Panas-panas apa yang ada, sudahlah. Ikan tu panaskan, sayur-sayur panas, nak makan sup, bukan nak makan banyak-banyak. Kita nak guna masa tu untuk solat, sembahyang. Tapi nasi, dia kena nasi baru. Kalau nasi semalam, makan tak boleh. Tak lajak. Sejuk gedi. Nombor 1 sejuk. Kedua gedi. Sejuk gedi. Memang tak boleh makan. Jadi kita masak yang baru. Kita ada periuk kan. Periuk nasi kan. Rice cooker, elektrik. Isteri kita basuh. Bubuh air. Tutup elok-elok. Petik Swiss. Swiss dia ada 2 kan. 1 Swiss kat dinding. 1 Swiss kat periuk. Janganlah petik yang dini dia, periuk tak petik. Sampai sudah tak besar. Lepas tu terus semayang. Saya cadangkan semayang sunat duha. Pasal apa? Pasal Nabi SAW bagi tahu pak menekan dia, Abbas, wahai Abbas, bapa saudaraku, semayanglah sunat duha. Kalau boleh, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kalau tidak mampu, tiap-tiap minggu. Tiap-tiap hari Jumaat. Kalau tak mampu, sebulan sekali. Tak mampu juga, setahun sekali. Tak mampu juga, seumur hidup sekali. Tak mampu juga, itu tak payah langsung. Itu saya tambahlah. Sampai seumur hidup sekali pun tak boleh buat, dia teruk lah. Kalau ada dosamu macam buih di laut, nescaya diampun oleh Allah. Makna kata akan dosa kita. Dengan sebab kita semayang sunat tasbih. Tiap malam tuan-tuan semayang sunat tasbih. Hingga akhirnya tuan-tuan buatlah apa ibadat semayang kau. Zakat kah, puasa kah, zikir kah, baca Quran kah. Bila tuan-tuan buat secara konsisten, dawam, berterusan, dia macam satu perasaan tuan-tuan sayang. Man amila bima alima awrasahullah ilma malam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, Allah bagi dekat dia ilmu dia tak tahu. Yang tak tahu tu rasa sayang, kasih kepada ibadat. Mudah-mudahan tuan-tuan sunat tasbih, sunat tahajud yang kita lakukan sepanjang Ramadan ni, insya-Allah lepas Ramadan dia timbul rasa sayang. Kalau tak boleh buat pun setiap hari, mungkin tuan-tuan boleh buat, makna kata seminggu sekali insya-Allah.
Cara dia ke mana? Saya ambil masa 2-3 minit tuan. Ini ada dua kaifiat. Dua-dua ni ikut hadis yang sahih. Ikut riwayat sahabat. Satu diamalkan kebanyakan oleh ulama tasawuf. Satu lagi kebanyakan diamal oleh ulama fiqh. Kita ambil yang tasawuf punya. Kalau sembahyang tasbih malam, 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. 4 rakaat. Sembahyang siang, 4 rakaat, 1 salam, tak ada tahiyat awal. Saya ambil yang malam. Usalli sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih, 2 rakaat. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Doa iftitah, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni kita berbetul doa iftitah kita. Kita baca lama dah sejak zaman Tok Naduk. Allahu Akbar kabira. Tidak? Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok kitab. Roh tu mati ke hidup? Tuan-tuan akan jumpa roh tu bukan mati, bukan sakin. Roh tu doma. Baris depan. Cara bacanya, Allahu Akbaru kabira. Itu cara betul. Habis doa iftitah, tuan-tuan tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Dia bertanya saya pula, tak kira lagu mana Ustaz? Lah, ni 5, ni 5. Duduk lagu tu. Atas 5, kira jari gerak 5. Bawah gerak 5. Balas balik ke atas 5. 15. Lepas tu baca Al-Fatihah. Lepas tu baca surah. Surah apa yang tuan-tuan boleh? Tuan-tuan ambil Al-Hakumut Takasur. Inna a'tainakal kausar. Rakaat kedua. Lepas tu terusnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul wallahu ahad. Ada berapa surah? Lepas tu habis surah. Tuan-tuan baca 10 kali lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nak sambung boleh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh sambung. Jadi berapa dah? Tasbih 25. Lepas tu rakaat Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Tasbih pula 10. Nak kira lagu benar Ustaz? Lah. Tangan ni pegang lutut. Tangan ni pegang lutut. Kira ada lutut. 5. 10 lah. Lah payah kat mana? Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sampai habis. Tasbih lagi. 10. Dah berapa? 45. Lepas tu tuan-tuan sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Tuan-tuan tasbih 10 kali. Berapa dah? 5. Duduk antara dia sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Sampai habis. Tasbih lagi 10. Boleh? Boleh. Lepas tu sujud yang kedua. Lepas subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tasbih lagi 10. Berapa jumlah dia? 75. Terus bangkit. Diri tegak. Lepas tu terus baca tasbih 15 kali. Baca Fatihah. Surah lagi. Lepas tu lagi 10. Sampailah tuan-tuan. Tuan-tuan bagi salam. Macam tadi. Jadi tahiyat dia tak ada tasbih. Tahiyat tak ada tasbih. 75 1 rakaat. 2 rakaat 150. 4 rakaat 300. Dengan tinggal tuan-tuan, besar pahala tuan-tuan. Ya Allah, nak abang lagu mana saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Mari kita bakat buat. Tanamkan azam bersungguh-sungguh. Tiap-tiap malam tuan-tuan buat, insya-Allah. Satu malam ada padanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan tuan-tuan. Ganjaran menghidupkan malam tu macam ibadat 1000 bulan. 83 tahun. Umur kita pun tak ada 80 tahun lah tuan-tuan. Inilah peluang kita tuan-tuan. Ni kita ada di hadapan kita ni. Peluang ni, peluang. Jangan tinggal. Tanamkan azam yang tinggi. Untuk kita memenuhi Ramadan yang baki-baki ni. Dengan penuh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dianugerah oleh Allah Ta'ala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah saja tazkirah saya. Di akhirnya tuan-tuan sebelum berpisah ni, saya cuma nak umumlah sikit macam biasalah. Saya mai bawa barang jualan untuk bantu pondok saya. Pondok kami tuan-tuan mengaji percuma, tak kena duit. Kita jualan ni lah untuk tampung pelajar-pelajar kita. Jadi baru-baru ni tuan-tuan, ada nak jual tanah. Sebanyak 3 ekar.
Harganya 150,000 kembang dengan pondok. Saya berkenan lah tuan-tuan untuk ambil untuk masa depan pembangunan pondok. Jadi tuan-tuan sekalian, ada pula hamba Allah bagi pinjam duit dia dulu. Dengan janji bayar lepas raya. Jadi kita pun tanah ni kita jadikan tanah wakaf, kita jual pada orang ramai. Kita nak bayar balik duit orang yang kita pinjam tu. Jadi tuan-tuan, dengan harga sekaki RM5. Jadi tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan yang mana yang ada duit, yang ingin berwakaf, terutama bulan Ramadan yang penuh berkat ini, sama ada untuk diri kita. Yang Nabi sifatkan harta wakaf ni, sadaqatun jariyatun, sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Selagi ada tanah tu dimanfaatkan untuk tujuan kebajikan, pahalanya terus mengalir kepada kita. Mungkin juga tuan-tuan nak wakaf untuk ibu bapa kita yang sedang dalam kubur. Mereka ibarat orang lemah, mengharapkan bantuan anak di darat. Dengan wakaf ini juga, insya-Allah, meringankan sikit sebanyak bebanan ibu bapa kita dalam kubur tu. Itulah tuan-tuan, tuan-tuan boleh, ni ada di luar sana, pelajar-pelajar saya boleh bantu tuan-tuan untuk mendapatkan tanah wakaf tersebut, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan, terima kasih banyak-banyaklah pada pihak pengurusan masjid dan tuan-tuan yang sudi mendengar tazkirah saya hingga akhir. Wallahu a'lam wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin.